Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam yang mulia ini dapat kita bertemu sekali lagi dalam siri pengajian kitab Syarh Riyadhus Salihin karangan Fadilati Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan pada malam ini insya-Allah kita sambung ke surat 468, iaitu yang berkaitan dengan rukun iman yang terakhir, iaitu yang keenam, iaitu al-iman bil qada'i wal qadar. Al-iman bil qada'i wal qadar, beriman kepada qada' dan qadar. Baik. Jadi sebelum kita berbicara tentang al-qada' dan qadar, suka saya beritahu pada tuan-tuan, ada sebuah kitab jugalah yang menjadi rujukan ahli sunnah wal jamaah, khususnya mutaakhir ini dalam bahagian akidah, yang dikarang oleh salah seorang ulama yang saya dapat maklumat baru sahaja meninggal dunia rahimahullah, iaitu kitab yang bertajuk Al-Qada' wal Qadar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah karangan Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Sebuah kitab yang agak nipis dan ringkas, dan lebih kurang dalam 100 muka surat, lebih kurang 110 muka surat. Tapi satu perbahasan yang amat detail dan mendalam, perbahasan mengenai al-qada' al-qadar mengikut pendapat al-sunnah wal jamaah, dan juga bagaimana beliau mengupas tentang pendapat-pendapat golongan yang sesat seperti al-qadariyah, al-jabriyah dan sebagainya, dan bagaimana kita menjawab segala tuduhan yang batil daripada mereka. Jadi insya-Allah saya akan cuba kaitkan apa yang disebut oleh Syekh Utsaimin dan beberapa maklumat daripada buku-buku ulama salaf. InsyaAllah kita akan cuba mendalami perbahasan mengenai al-qada' dan al-qadar. Sesungguhnya al-qada' dan al-qadar ini ataupun al-iman bil qadar, sebagaimana yang disebut oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, al-qadar min usulil iman. Sungguh perbahasan tentang al-qadar ini salah satu prinsip-prinsip iman, dan sebagaimana kita tahu, dia adalah rukun yang keenam dalam arkanul iman. Begitu juga disebut oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau menyatakan bahawa al-qadar qudratullah. Al-qadar qudratullah. Al-qadar itu menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai al-khaliq, sebagai pencipta. Kerana kita akan lihat nanti ada satu golongan dinamakan golongan al-qadariyah, golongan yang mendustakan al-qadar, yang tidak beriman dengan al-qadar, menyatakan tidak ada al-qadar. Mereka menafikan qudratullah, yakni kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana golongan al-qadariyah menyatakan bahawa al-insan khaliqun li af'alih bi iradati wa qudrati. Manusia itu dia mencipta perbuatannya sendiri dengan iradahnya, dengan kehendaknya, dengan kuasanya, tanpa
ada kaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka melakukan kebaikan seperti salat, zakat dan sebagainya, itu bukan dengan taufik dan hidayah daripada Allah, tapi disebabkan kekuatan dan kelebihan dan perbuatan mereka sendiri. Jika mereka melakukan maksiat seperti zina, meninggalkan salat, minum arak dan sebagainya, maka kejahatan itu tidak boleh dinisbahkan kepada Allah. Bukan Allah Ta'ala yang mencipta kejahatan itu, tapi manusia yang mencipta kejahatan itu sendiri. Oleh itu mereka mengalami suatu kecacatan. Mereka hanya beribadah pada Allah tapi tidak beristi'anah dengan Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu ada, iyyaka nasta'in tak ada. Yang golongan ini, mereka tidak menafikan segala perintah Allah Ta'ala dan larangan Allah. Mereka buat dan mereka meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi di atas perbuatan mereka sendiri. Ini masalah golongan Al-Qadariyah. Oleh itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal telah membuat satu kesimpulan yang sangat detail. Dia menyatakan bahawa Al-Qadar itu qudratullah. Kerana apabila beriman dengan Al-Qadar, kita percaya bahawa Allah Ta'ala itulah yang mencipta segala sesuatu itu, sama ada baik atau buruk, yang kita akan bincang selepas ini. Ya. Dan bagi golongan Al-Qadariyah ini tuan-tuan, apabila di akhirat nanti, bila mereka masuk syurga mengikut pandangan mereka, ya, padahal Al-Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal telah mengkafirkan golongan Al-Qadariyah. Mereka menyatakan mereka dah akan masuk syurga. Bila mereka masuk syurga, syurga itu apa objektif mereka beribadah? Apa objektif ibadah golongan Al-Qadariyah? Mereka menyatakan bahawa masuk syurga itu ka ujratil ajir, seperti mendapat upah. Ataupun senang cerita kita kata dapat gaji. Cukup bulan masuk gaji. Kita penat kerja 30 hari sebulan, 25 hari sebulan. Pergi masuk pukul 7, balik pukul 5. Jadi kalau Allah Ta'ala tak masukkan kita dalam syurga, Allah Ta'ala zalim. Jadi maknanya ibadah ini sekadar untuk mendapat upah. Syurga itu sekadar upah dan balasan di atas ibadah yang mereka buat atas dunia ini tanpa bantuan taufik dan inayah daripada Allah. Maka mereka lah golongan yang paling menyimpang daripada as-siratul mustaqim. Itu satu golongan. Kita akan tengok golongan Al-Jabriyah pula selepas ini insya-Allah. Kemudian juga disebut oleh sahabat Nabi, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia menyatakan bahawa Al-Qadar nizamut tauhid. Beriman dengan Al-Qadar itu adalah sistem, nizam, peraturan kepada tauhid. Siapa yang beriman dengan Al-Qadar bermakna dia beriman dengan rukun iman sepenuhnya. Siapa yang mendustakan, mentakzibkan Al-Qadar bermakna dia telah melakukan kesilapan yang besar dan menyimpang daripada as-sirat al-mustaqim. Jadi sebelum kita masuk kepada tajuk ini, kita eloklah saya beri sedikit muqaddimah tentang Al-Qadha dan Al-Qadar supaya tuan-tuan faham. Ramai kalangan kita sebut qadha dan qadar, tapi bila tanya apa beza qadha dengan qadar, tak boleh nak bagi beza. Ya. Jadi pertama sekali kita tengok dulu perkataan al-qadar. Al-qadar itu ialah perkara yang amat penting yang perlu kita ketahui. Kesimpulannya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar menyebut arkan al-qadar. Apakah rukun-rukun al-qadar? Pertama sekali yang kita kena tahu sebagai muqaddimah, bila beriman dengan Al-Qadar, kata Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar berdasarkan kajian beliau, kita mesti beriman dengan apa tuan-tuan? Pertama, al-iman bi'ilmillah asy-syamil. Ya? Al-iman bi'ilmillah asy-syamil. Beriman dengan ilmu Allah Ta'ala yang sangat luas dan sangat lengkap. Kita mesti beriman bahawa Allah Ta'ala itu alima ma kana wa alima ma yakunu wa alima ma sayakunu wa alima ma lam yakun law kana kaifa yakun law kana kaifa sayakun. Pertama sekali nak faham dengan Al-Qadar ini, dia melibatkan ilmu Allah Ta'ala yang sangat luas. Allah Ta'ala itu maha mengetahui
tentang apa yang telah berlaku. Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui apa yang sedang berlaku pada waktu ini. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang belum berlaku. Dan bila dia berlaku, apa akan berlaku jika ia berlaku. Dan bagaimana dia akan berlaku sebelum ia berlaku. Itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita wajib beriman bahawa Ta'ala mengetahui semua yang berlaku atas dunia ini. Yang lepas, yang sedang berlaku, yang akan berlaku, yang belum berlaku, dan bila dia berlaku, bagaimana dia berlaku. Itu semua bukan tahap keilmuan manusia, tapi itu hanya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ringkasnya. Yang kedua, al-iman bi anna Allah kataba kulli syai'in fil lawhil mahfuz atau fil lawhil mahfuz. Ya? Kita hendaklah beriman bahawa Allah Ta'ala telah menulis tentang setiap sesuatu di lauh mahfuz. Makhluk yang pertama Allah cipta ialah al-qalam. Lalu Allah Ta'ala suruh al-qalam ni tulis tentang seorang hamba itu semua ketentuan tentang dirinya, hidupnya, matinya, umurnya berapa, rezekinya, kebahagiaannya, semua sekali tentang dirinya itu telah ditulis sebelum dia lahir lagi atas dunia ini dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang ketiga, al-iman bi masyiatillahi syamilah wa qudratihi an-nafizah. Beriman bahawa Allah Ta'ala itu memiliki kehendak yang sangat syumul, sangat meluas, dan memiliki kudrat kekuasaan yang sangat hebat dan pasti terlaksana apabila dikehendaki oleh Allah. Suatu di sisi ahli sunnah menyatakan Masya Allahu kana, Masya Allahu kana, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah Ta'ala nak, pasti dia akan berlaku, walaupun semua makhluk dalam dunia ni tak setuju. Tapi Allah Ta'ala kata jadi, dia akan jadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Kalau Allah Ta'ala kata tak jadi, Allah Ta'ala tak nak benda tu berlaku, dia tak akan berlaku. Walaupun seluruh makhluk dalam dunia ni nak benda tu berlaku, Allah Ta'ala tak bagi, dia tak akan berlaku. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas. Allah Ta'ala berhak nak menentukan, nak mencipta apa sahaja, nak melakukan apa sahaja, itu atas pilihan dan kehendak Allah Ta'ala yang maha kuasa. Rukun yang keempat, al-iman bi anna Allah khaliqu kulli syai'. Beriman bahawa Allah Ta'ala itu khaliq, pencipta setiap sesuatu. Al-khair, kebaikan, asyar dan sebagainya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu di sisi ahli sunnah, af'alul ibad khalqullah wa kasbun minal ibad. Perbuatan hamba-hamba manusia ni, kita semua ni, kita buat baik ke buat buruk, dia bila dia berlaku, dia adalah khalqullah, dia adalah ciptaan Allah, dia adalah makhluk Allah. Tapi usahanya itu daripada siapa? Kasbun minal ibad, kita yang melakukannya. Oleh itu kita diberi pahala jika kita melakukan kebaikan, kita dibalas dengan dan mendapat dosa jika kita melakukan maksiat. Jika kita mendapat kebaikan yang banyak, kita akan dimasukkan di kalangan ahli syurga. Jika kita banyak maksiat, maka kita akan masuk ke dalam neraka di atas perbuatan dan pilihan kita sendiri. Ya tuan-tuan, itu dimasukkan dengan al-qadar. Maknanya suatu ilmu Allah yang al-azali. Ya, Allah Ta'ala maha mengetahui tentang setiap apa yang berlaku atas dunia ini, kerana itu semuanya adalah ciptaan Allah dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya ringkasnya tentang al-qadar. Dan apa beza al-qadar dengan al-qada? Al-qadar ini kata ulama ahli sunnah, dia adalah al-hukmus sabiq. Dia adalah satu hukum, satu ketetapan, suatu pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang azali. Al-qada ialah perkara yang telah berlaku. Al-khalq wal-ijad. Contoh, dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala mengutus kepada beberapa orang manusia itu dengan Rasul. Antaranya Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad kepada siapa tuan-tuan? Kepada umat Arab. Siapa yang menerima dakwah Nabi? Ramai.
Abu Bakar As-Siddiq, Khadijah, Uthman, Ali, Umar. Termasuklah Abu Talib. Termasuklah siapa lagi? Abu Lahab, Abu Jahal. Allah Ta'ala tahu bahawa mereka ini, jika mereka pilih Islam, mereka akan mendapat taufik hidayah pada Allah. Tapi jika mereka memilih kekufuran, mereka akan menjadi di kalangan ahli neraka. Sebelum mereka lahir atas dunia ni, semua ni dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang berlaku? Umar Al-Khattab masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, Khadijah masuk Islam, Abu Talib kekal dengan kekufurannya. Begitu juga dengan Abu Lahab dan Abu Jahal. Maka dari segi al-qada, dari segi kejadian, dari segi apa yang telah berlaku, menunjukkan bahawa yang berlaku telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Taala bahawa Abu Lahab, Abu Jahal dan golongan kufar yang lain, mereka mati sebagai musyrikin. Itu dinamakan al-qada. Benda yang telah berlaku. Benda yang telah berlaku. Sebelum dia berlaku, dia adalah al-qadar. Bila dia dah berlaku, dipanggil al-qada. Ya? Dan di sisi Ahlussunnah wal Jamaah juga, satu perkara yang kita perlu ketahui tentang iradah dan al-qada, supaya kita mudah faham. Iradah ni kehendak, tuan-tuan. Saya cerita. Iradah dalam Al-Quran ada dua. Iradah kauniyah qadariyah. Yang kedua, iradah diniyah syar'iyah. Kalau kita mengkaji tentang iradah Allah Subhanahu Wa Taala, ada dua perkara yang sangat penting. Pertama, iradah kauniyah qadariyah. Yang kedua, iradah diniyah syar'iyah. Kita mulakan dengan iradah diniyah syar'iyah. Kehendak Allah Ta'ala dari segi din dan dari segi syarak. Senang cerita, iradah diniyah syar'iyah itu ialah al-awamir wan nawahi. Segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan segala larangan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita mengabdikan diri pada Allah. Allah Ta'ala suruh kita meninggalkan unsur-unsur syirik. Allah Ta'ala suruh kita semayang, puasa, zakat, zikir dan sebagainya. Allah Ta'ala melarang kita berzina, makan riba, minum arak dan sebagainya. Itu semua al-awamir, perintah kepada Allah Ta'ala, dan larangan kepada Allah Ta'ala dipanggil iradah diniyah syar'iyah. Allah Ta'ala suruh Abu Bakar masuk Islam. Allah Ta'ala suruh Abu Jahal masuk Islam. Allah Ta'ala suruh semua manusia ini meninggalkan perkara-perkara syirik, meninggalkan berhala. Tapi adakah semua melaksanakan perintah Allah Ta'ala ini? Adakah semua manusia meninggalkan segala larangan Allah? Belum tentu, tuan-tuan. Peringkat yang kedua, manusia ini setelah menerima perintah Allah Ta'ala ataupun dipanggil al-iradah ad-diniyah asy-syar'iyyah ini, yang taat perintah Allah, mereka akan laksanakan perintah Allah. Mereka akan tinggalkan berhala-berhala. Mereka akan mengabdikan diri hanya kepada Allah Ta'ala, merealisasikan tauhid al-uluhiyah, menjadi golongan muwahhidin, dan meninggalkan unsur-unsur syirik. Mereka akan jadi hamba Allah Ta'ala yang taat. Mereka akan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan semua rukun-rukun Islam dan syariat Islam. Akhirnya mereka dari segi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan mereka memilih jalan kebaikan, maka kehendak Allah Ta'ala itu telah direalisasikan dengan iradah kauniyah qadariyah. Maknanya contohnya begini, tuan-tuan. Allah Ta'ala hantar kepada masyarakat Arab ni Nabi Muhammad SAW. Mereka semua menerima dakwah Nabi. Abu Lahab terima dakwah Nabi. Sama je. Nabi suruh kata, "Qul la ilaha illallah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadatlah kamu kepada Allah, jangan kamu mensyirikkan Allah Ta'ala ibadah. Sama je. Abu Lahab terima benda yang sama, Abu Jahal terima benda yang sama, Umar terima benda yang sama, Abu Bakar terima yang sama, Ali terima benda yang sama. Jadi dari segi perintah Allah Ta'ala itu semuanya sama. Dan Allah Ta'ala sendiri sebut, "Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Wahai sekalian manusia, abdikan diri kamu kepada Allah, beribadahlah kamu semua pada Allah yang mencipta kamu. Sama. Asal nama manusia dan jin, perintahnya tetap sama, mengabdikan diri pada Allah.
Tapi dari segi realiti, setelah Allah Ta'ala beri kepada mereka akal untuk berfikir, hati untuk menilai, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, adakah mereka semua menerima dakwah Nabi Muhammad SAW? Tak semua. Segelintir sahaja. Abu Bakar terima, Umar terima, dan sahabat-sahabat lain terima. Abu Lahab tak terima, Abu Talib tak terima, Abu Jahal tak terima. Maka mereka menjadi kafir, itu jadi iradah kauniyah qadariyah. Benda yang dah berlaku. Adakah Abu Kafir itu menjadi kafir dengan izin Allah, dengan kehendak Allah? Ya. Tapi adakah Allah Ta'ala redha dengan kekufuran itu? Tidak. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, mereka menjadi kufar, musyrikin atas pilihan mereka sendiri. Bukan salah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah beri hidayah dilalah, tapi dia tak dapat hidayah taufik. Sebab dia yang pilih kesesatan tersebut. Ada akal, dia tak nak guna. Bukan salah dia, bukan salah Allah Ta'ala, tapi salah Abu Lahab, Abu Jahal sendiri, di atas takabur dan kejahilan mereka sendiri. Akhirnya bila satu benda itu dah berlaku, tuan-tuan, dipanggil iradah kauniyah qadariyah. Itu nama dia qadar. Apa yang Allah Ta'ala perintah, dari segi al-awamir dipanggil iradah diniyah syar'iyah. Sekarang ni kita tengok pada Umar. Umar telah menepati dua iradah. Pertama, iradah diniyah, kerana dia mengikut perintah Allah Ta'ala supaya meluk agama Islam. Dan dari segi realitinya, Umar mati sebagai seorang Muslim. Maka dari segi qadar, ketentuan Allah Ta'ala yang telah berlaku, menunjukkan bahawa memang Sayyidina Umar ini mati sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin dan ahli syurga insya-Allah. Berbeza dengan Abu Lahab. Abu Lahab dari segi iradah diniyah syar'iyah dia terima. Allah Ta'ala suruh dia masuk Islam. Tapi dia pilih tak nak masuk Islam. Dia kafir dah, tuan-tuan. Dia masuk neraka tak nanti, tuan? Masuk. Itu jadi qadar. Tapi adakah memang Allah Ta'ala yang mencipta, yang menjadikan Abu Lahab itu sebagai kafir? Tapi kena ingat, Allah Ta'ala tidak redha dengan kekufuran. Sebab yang Allah Ta'ala perintahkan suruh dia mengabdikan diri pada Allah. Oleh itu Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu Talib layak diseksa, layak menjadi ahli neraka. Allah Ta'ala tidak zalim. Allah Ta'ala itu sangat adil. Kerana Allah Ta'ala dah hantar rasul-rasul dan nabi-nabi berdakwah kepada mereka. Itu segi al-qadar. Dari segi qada, benda yang telah berlaku. Okey. Tadi tuan-tuan sembahyang Isyak. Alhamdulillah. Okey. Di situ ada dua jenis qada. Qada kauni dengan qadari, dengan qada dini syar'i. Qada dini syar'i, perintah Allah Ta'ala suruh kita menunaikan solat 5 waktu. Okey. Dan alhamdulillah dengan taufik dan inayah Allah, kita sembahyang Isyak berjemaah. Apa yang kita buat tadi itu, dia jadi qada kauni qadari. Benda telah berlaku dan bertepatan dengan perintah Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi itu semua berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu dia dinamakan al-qaul. Dan kita wajib beriman bahawa ilmu Allah Ta'ala yang azali itu meliputi semua yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku. Dan apabila dia telah berlaku, kita wajib terima. Sebab dia dah berlaku dan tak boleh nak diubah lagi. Itu yang kita wajib percayai. Dan disebabkan al-qadar ini, tuan-tuan, ramai golongan yang keluar daripada Islam. Antara wujud golongan al-qadariyah, al-jabriyah, al-murji'ah dan sebagainya. Akhirnya mereka ini menyimpang daripada as-siratul mustaqim. Dan insya-Allah kita cuba pelajari tentang tajuk ini, bagaimana beriman dengan al-qada dan qadar itu boleh menggerakkan kita untuk beribadah pada Allah. Menjadikan kita ni golongan yang al-mujtahidun fil ibadah, yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, tidak bermain-main dalam beribadah. Sebab kita akan tengok ada setengah golongan menjadikan al-qadar itu sebagai alasan untuk buat maksiat.
menjadikan al-qadar itu alasan untuk meninggalkan segala perintah Allah Ta'ala, maka inilah yang dibincangkan dalam tajuk kita pada hari ini, insya-Allah. Ya, jadi kita tengok hadis ini, insya-Allah, sebagai mukadimah, supaya tuan-tuan mudah faham. Ya, kerana umat zaman dahulu bila mereka cuba mendalami ilmu al-qadar ini dengan falsafah Greek, falsafah Yunan dan sebagainya, akhirnya mereka melencong daripada as-siratul mustaqim. Hanya dengan pemahaman berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sahaja yang boleh memberi kefahaman yang benar mengenai beriman dengan al-qada dan al-qadar. Maka kita mulakan sabda Nabi SAW, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kamu hendaklah beriman dengan al-qadar itu sama ada dia baik ataupun buruk. Baik dan buruk. Baik, banyak baik. Kesihatan, kebaikan, nikmat yang banyak, harta yang banyak, kebaikan. Dan ada juga keburukan. Ada masa kita accident, ada masa kita rugi, ada masa kita gini. Tapi kita kena ingat, Nabi SAW pernah doa, al-khairu kulluhu biyadaik wasyarru laisa ilaik. Kebaikan itu semua daripada-Mu ya Allah, dan kejahatan tidak disandarkan padamu. Memang kita beriman Allah Ta'ala yang mencipta kebaikan dan keburukan, tapi keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah semata-mata. Kenapa? Semuanya salah diri kita sendiri. Musibah disebabkan dosa kita. Kalau timpa musibah sebabkan dosa kita. Dan lagi satu kita kena ingat, asyarrul mahdhu la yunsabu ila Allah. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, satu kitab yang sangat penting dalam bicarakan tentang al-qadar. Dan kitab yang bertajuk Syifa'ul Alil fi Masailil Qada'il Qadar wal Hikmati wat Ta'lil. Dr. Umar Sulaiman Ashqar banyak rujuk pada buku ni. Kata Imam Qayyim, kita tidak boleh menisbahkan, menyandarkan kejahatan 100% yang tidak ada langsung kebaikan di sebaliknya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ada cipta satu benda yang jahat 100%, tak ada langsung kebaikan. Saya bawa contoh iblis. Ada tak benda yang lebih jahat daripada iblis? Cerita pada saya. Apakah makhluk dalam dunia ni yang lebih jahat daripada iblis? Ada tak? Tak ada. Iblislah kejahatan yang paling besar. Tapi ada tak kebaikan di sebalik penciptaan iblis? Ada. Ada tak hikmah di sebalik kesesatan iblis? Ada. Imam Al-Qayyim menyeraikan lebih kurang dekat 100 hikmah di sebalik hikmah fi khalqi iblis. Bila ada iblis, maka adanya neraka. Bila ada iblis, maknanya kita sebagai Allah Ta'ala ni kena berhati-hati dan kita kena kenal musuh kita, iaitu musuh kita ialah iblis. Maka kita janganlah jadi pembantu iblis, penyokong iblis. Kita hendaklah jadi penyokong dan pendukung sunnah Nabi SAW. Menjadikan kita lebih berhati-hati, menjadikan cabaran itu lebih besar. Bukan senang nak masuk syurga, kena melepasi halangan iblis. Jadi tidak ada dalam dunia ini benda tu 100% jahat, negatif, tak ada langsung kebaikan. Tidak. Contoh macam orang sakit, terpaksa potong kaki, orang accident, terpaksa potong kaki. Jahat tak potong kaki? Jahat. Tapi kalau tak potong, nanti dia akan melarat, menyebabkan bahagian yang lain lebih teruk. Jadi doktor kata terpaksa kerat demi menyelamatkan dia. Itu kebaikan dia. Maknanya tidak ada kejahatan 100%. Mesti ada kebaikan di sebaliknya. Kalau iblis tu ada kebaikan di sebalik penciptaannya, ini kan pula benda-benda yang lain. Sebab itu kejahatan tidak boleh dinisbahkan kepada Allah semata-mata. Berdasarkan hadis Nabi, wasyarru laisa ilaik. Mana anna asyarrul mahdhu la yudafu wa la yunsabu ila Allah. Ya. Tapi Allah, dia berlaku dengan izin Allah. Dia berlaku dengan masyiatullah. Dan Allah Ta'ala tahu benda itu akan berlaku dalam ilmu Allah Ta'ala. Ya. Dan setengah para sahabat kata, famal amal. Kalau dah semua ni ditentukan oleh qadar, dah buat apa kita beramal?
Allah Ta'ala dah tentukan kita ni ahli neraka. Buat apa kita penat-penat semayang? Buat apa penat-penat mari kelas Riyadhus Salihin jauh-jauh? Kalau dah Allah Ta'ala dah tentukan kita ni ahli neraka. Nah, Nabi kata apa? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kamu. Sesungguhnya setiap manusia itu dipermudahkan berdasarkan apa yang dicipta baginya. Kita tak tahu kita punya qadar bagaimana. Tapi kita berusaha dan kita beristi'anah pada Allah Ta'ala atas dasar kita ni hamba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan bantu kita. Allah Ta'ala tahu. Hamba aku ni jika dia rajin beribadah pada Allah, istiqamah, dia akan mati sebagai ahlul iman insya-Allah. Tapi jika dia mengikut godaan iblis, mengikut jejak langkah syaitan, maka dia akan mati sebagai kufar ataupun sebagai musyrikin contohnya. Dalam ilmu Allah Ta'ala. Sahabat Nabi sendiri ada yang Islam tapi mati sebagai Nasrani. Contohnya Ubaidullah bin Jahash yang berhijrah ke Habsyah. Akhirnya tanassara jadi Nasrani. Maka kita cabutlah title sahabat daripada dia. Tak panggil sahabat lagi dah. Sebab dia mati sebagai seorang kafir. Jadi kita beriman. Itulah yang bezakan kita ini dengan agama-agama yang lain yang sesat. Kita ada beriman dengan qada dan qadar. Dan faedahnya bila kita beriman dengan qada dan qadar akan menyebabkan kita ni rajin beribadah. Menyebabkan kita akan sentiasa minta tolong dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Minta Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita. Ya? Itu kesannya. Berbeza dengan setengah golongan, contoh seperti Al-Jabriyah. Dia kata kita beriman dengan qada dan qadar. Tapi mereka jadikan benda itu alasan untuk buat maksiat. Contohnya dalam satu peristiwa seorang lelaki ditangkap hamba perempuan dia berzina dengan seorang lelaki. Dia ni mazhab dia Jabri. Tuan dia ni. Kenapa kamu berzina dengan dia? Dia kata apa? Dah macam mana? Takdir tuan, takdir. Allah Ta'ala ada takdir saya berzina. Saya berzina. Setiap yang Allah Ta'ala takdir itu adalah kebaikan. Lalah tuan dia tak boleh kata apa? Aku bebaskan kamu. Bebaskan dia. Dah lah buat maksiat. Dapat bebas pula. Sebab hamba dia ni guna alasan akidah Jabriyah ni untuk melepaskan diri dia daripada maksiat. Ni masalah besar tuan-tuan. Ya? Masalah besar. Jadi kita kena faham benda ni. Mungkin kata mana ada dah golongan Al-Jabriyah, golongan tak. Memang grup itu tidak wujud, tapi pemikiran itu masih ada dalam segelintir manusia. Dan kita kena faham perkara ini bahawa disebabkan Al-Qadar ramai yang lari daripada manhaj Salafus Salih. Jadi apakah dimasukkan dengan Al-Qadar ataupun orang Melayu sebut takdir. Takdir ini diambil perkataan taqdir. Dalam surah Al-A'la, wallazi qaddara fahada. Allah Ta'ala lah yang menetapkan kadar bagi setiap sesuatu. Lalu Allah Ta'ala memberi hidayah. Ya? Takdir itu adalah ketetapan Allah Ta'ala terhadap apa yang akan terjadi hingga datangnya hari kiamat. Ketetapan. Ilmu Allah Ta'ala. Yakni bahawa Allah Ta'ala pada awalnya menciptakan pena, yakni Al-Qalam, lalu berfirman kepadanya, uktub, tulislah. Pena pun menjawab, ya Tuhanku, apa yang aku nak tulis? Ini menyangkal kepada setengah golongan yang mendakwa bahawa makhluk yang pertama dicipta oleh Allah Ta'ala ialah Nur Muhammad. Ya? Sedangkan yang pertama sekali dicipta ialah Al-Qalam. Sebelum jadikan alam semesta ini, langit dan bumi ini, Allah Ta'ala suruh Al-Qalam tulis dulu maqadirul khalq. Ya? Allah Ta'ala menjawab, tulislah apa yang akan terjadi. Maka pada saat itu juga pena menulis apa yang akan terjadi hingga datangnya hari kiamat. Maka apa telah tertulis menimpa manusia pasti akan menimpunya, dan apa yang telah tertulis tidak akan menimpunya, maka tidak akan menimpunya. Maka Allah Ta'ala menyebut secara global dalam kitabnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam ta'lam anna Allah ya'lamu.
ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah mereka mengetahui sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya itu semua berada fi kitab. Kitab ni apa tuan? Lauh mahfuz. Qalam ni ditulis dalam lauh mahfuz, ketetapan Allah Ta'ala dah tentukan tentang setiap sesuatu. Maka itu sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha hebat tuan-tuan. Sebelum benda itu berlaku, Allah Ta'ala dah tahu kalau dia berlaku, macam mana dia akan berlaku. Contoh dalam ayat Al-Quran. Satu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 28. Firman Allah Ta'ala, a'udzu minasyaitonir rajim, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Ni cerita tentang orang kafir esok. Ahli neraka. Ahli neraka nanti bila dalam neraka dia doa, dia minta, ya Allah kembalikanlah kami ke dunia. Kami nak jadi orang baik, nak bertaubat, nak jadi golongan muwahhidin. Allah Ta'ala beritahu apa? Kalau mereka dikembalikan ke dunia sekalipun, selepas itu mereka akan kembali buat maksiat. Mereka akan kembali mensyirikkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Mereka akan kembali buat maksiat. Cakap je lebih, amal tak ada. Jadi ini menunjukkan bahawa apa tuan-tuan? Allah Ta'ala mengetahui perkara yang belum berlaku, iaitu memang orang kafir tak boleh kembali dah ke dunia. Tapi kalau boleh kembali ke dunia pun, dia tak akan jadi baik. Dia akan jadi silsilah lebih jahat daripada sebelum ini. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Okey. Kita tengok pula ayat Al-Quran. A'udzu minasyaitonir rajim. Ma asaban min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Surah Al-Hadid. Tiada satu bencana pun, musibah yang menimpa di bumi ini, wala fi anfusikum, juga pada dirimu itu, melainkan telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakannya, sesungguhnya demikian itu adalah mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah Ta'ala. Maknanya di sini tuan-tuan, bila suatu perkara itu berlaku, dia menjadi al-qada' al-kauni al-qadari, maka kita kena beriman bahawa itu memang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menang, kalah, untung, rugi, dan sebagainya, hidup, mati, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Jadi kita kena ingat, kita ada kehendak. Lil insan masyiah walakinna masyiatahu tabi'atun li masyiatillah. Kita ni memang nak, tapi kita kena ingat, bergantung pada kehendak Allah. Kita boleh minta, kita boleh usaha, tapi hasilnya serah pada Allah. Dan beriman pada Al-Qadar ini tidak menafikan Al-Asbab, tidak menafikan tawakul. Bila kita beriman pada Al-Qadar, kita mesti berusaha mencari sebab-sebab dan punca-punca yang boleh bawa kepada kejayaan. Nak berjaya, kena belajar, kena baca buku. Nak jadi alim, kena hadir majlis ilmu. Kan? Nak masuk syurga, kena beramal. Itu asbab. Kita kena ambil sebab tu. Sebab kejayaan tu kita kena guna, kita kena praktikkan. Sebab setiap kejadian itu, musabbab itu ada sababnya. Ya? Itu yang dimasukkan di sini. Atau sebelum Allah Ta'ala menciptakan bumi, sebelum menciptakan kalian, dan sebelum menciptakan musibah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan ini 5,000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ada disebut. Sebelum Allah Ta'ala cipta langit dan bumi, 50,000 tahun sebelum itu dah tercatat dah. Adalah hadis dalam buku Dr. Umar Selamat Ashqar ni, ya, hadis ni. Maknanya benda ni dah ditetapkan. Bila akan berlaku hari kiamat, bila Imam Mahdi nak keluar, bila Dajjal nak keluar, apa semua.
telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takut setengah orang dia menyerah kalah. Kan Allah Taala dah tentukan ada masanya Islam ni akan berkembang, Islam ni akan naik, Islam akan merentah. Jadi kita tunggu je lah, tak payahlah usaha. Tak payahlah nak belajar hadis, tak payahlah nak dakwah orang supaya beramal dengan as-sunnah. Tiba masanya nanti automatik Islam ni akan ni. Tak payahlah berusaha nak bebaskan Palestin. Tunggu Imam Mahdi keluar nanti ya. Itu orang yang berputus asa dalam bab Al-Qadar. Kita mesti sentiasa berusaha dan mencari penyelesaian terhadap masalah tersebut. Ya. Jadi ada 4 tingkatan ataupun 4 arkan yang saya sebut tadi. Rasanya diterangkan di sini. Pertama, nak beriman dengan Al-Qadar ini al-iman bi'ilmillah asyamil. Al-iman bi'ilmillah asyamil. Beriman bahawa ilmu Allah Ta'ala itu maha luas, mencakupi apa yang saya sebut tadi. Firman Allah Ta'ala, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa ke atas setiap sesuatu dan Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Detail. Kita boleh tahu isi hati sahabat kita. Kita boleh fikir tak apa yang sahabat kita tengah fikir sekarang ni? Tak boleh. Tapi Allah Ta'ala tahu. Kita tak boleh baca hati orang. Dia ni ikhlas ke tak ikhlas, tak tahu. Tapi Allah Ta'ala tahu. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan firman Allah Ta'ala, wa 'inda mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabis illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah Ta'ala itu mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara yang ghaib, ya. La ya'lamu illahu, hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang di darat, apa yang di laut, daun-daun yang berguguran, di mana dia jatuh, berapa helai yang jatuh. Wala habbatin fi zulumatil barri wal bahr, dan juga biji yang gugur di malam hari. Allah Ta'ala boleh tahu. Kita malam, macam mana tahu buah gugur? Kalau durian tu gerbong jatuh, ada bunyi. Tapi kalau buah rambutan gugur ke buah mangga jatuh atas tanah, mana kita nak dengar? Tapi Allah Ta'ala tahu. Semut dalam gelap atas batu hitam pun Allah Ta'ala tahu. Kita semut atas batu hitam, kita tak nampak tak? Kena pula dalam keadaan gelap gelita. Itu firman, wala yabis illa fi kita, wala ratbin wala yabis. Benda yang basah atau kering, semuanya telah dinyatakan dalam Lauh Mahfuz. Maknanya ni ilmu Allah Ta'ala itu sangat luas, tuan-tuan. Itu kena kita beriman. Nak menunjukkan betapa kerdilnya kita ni belaka tak tahu. Allah Ta'ala maha mengetahui. Oleh itu kita kenalah mengabdikan diri kepada Allah. Dah tahu kita ni tak tahu belaka, kita kena serah kepada Allah. Sebab kita ni hamba dia. Tingkat yang kedua, saya dah sebut, al-iman bi anna Allah kataba kulli syai' fil lauhil mahfuz. Allah Ta'ala itu beriman bahawa Allah Ta'ala tulis takdir itu sampai kiamat dalam Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz tadi sebut berapa tahun sebelum kejadian langit dan bumi? 50,000. 50,000 tahun. Dah dia tentukan. Planet ni gini, bulan gini, planet ni gini, planet ni gini. Manusia duduk planet ni. Okey, dalam laut ikan ni, dalam sungai ikan ni, sebut belaka. Okey. Setiap sesuatu itu akan terjadi, sudah tertulis sebelumnya
tinta pena telah kering dan lembaran telah ditutup, maka apa sahaja yang seharusnya tidak menimpamu pasti tidak akan menimpamu, dan apa sahaja seharusnya menimpamu pasti akan menimpamu. Kalau Ta'ala dah kata kun fayakun, tak boleh nak lawan, terima je lah. Maka dari itu, jika kamu tertimpa sesuatu, jangan kamu katakan, jika aku tidak melakukan ini, maka aku tidak akan tertimpa musibah seperti ini. Kerana semua yang telah ditentukan oleh Allah dan ditetapkan. Jika Allah telah menentukan, maka tidak ada jalan untuk lari darinya. Walaupun kamu telah mengetahuinya, maka perkaranya akan terjadi sebagaimana ketetapan yang telah tertulis. Dan tidak akan berubah sedikit pun kerana perkara ini sudah ditetapkan. Jika ada yang menyatakan, bukankah telah disebutkan dalam hadis, siapa ingin dibukakan pintu rezeki. Okey. Jadi, kita beriman. Bila suatu benda tu dah berlaku, hidup ke, mati ke, apa ke, kita wajib beriman. Jadi Nabi SAW ajar pada kita, kalau berlaku musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarullah wa ma sya'a fa'ala. Itu ada takdir Allah. Apa yang Ta'ala nak, dia akan berlaku. Kan? Kemudian Nabi sendiri ajar kita baca doa, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku minta lindung, kami berlindung denganmu ya Allah, min jahdil bala, daripada ujian yang sangat dahsyat yang kami tak sanggup terima, tak sanggup kami hadapi. Wa darakis syaqa, daripada kesengsaraan yang amat dahsyat, wa su'il qada, daripada ketentuan yang tidak baik, wa syamatatil a'da, dan minta lindung daripada dihentam, dikutuk ataupun dihina oleh musuh-musuh Islam. Ya. Okey. Kita cuba baca yang terakhir malam ni. Jika ada yang mengatakan, bukankah telah disebut dalam hadis, siapakah yang ingin dibuka pintu rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka dalam menyambung silaturahim. Memang ada hadis. Siapa nak murah rezeki, nak panjang umurnya, maka ia hendaklah selalu sambung silaturahim. Buat baik dengan saudara mara, dengan setengah jiran, dengan sahabat-sahabat. Adakah ini bermakna Allah Ta'ala dah tentukan Lauh Mahfuz umur dia 50 tahun, tapi disebabkan dia buat silaturahim ekstra, tambah lagi 20 tahun jadi 70. Kemudian dia rajin pula sedekah, tambah lagi 20, jadi 90 umur dia. Gitu? Tak. Bukan maksud begitu. Allah Ta'ala tahu. Jika dia rajin sedekah dalam ilmu Allah Ta'ala, jika dia rajin bersama silaturahim, Allah Ta'ala akan bagi keberkatan kepada umurnya, Allah Ta'ala akan panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Itu dalam ilmu Allah Ta'ala berlaku. Tapi kalau dia tak buat benda tu, daripada dia hidup menyusahkan orang, baik mati cepat. Okey. Itu dalam ilmu Allah Ta'ala. Bukan bermakna dengan melakukan dua perkara ini boleh mengubah apa telah ditulis dalam Lauh Mahfuz. Tidak. Ya? Maka jawabnya memang benar, telah diriwayatkan hadis, tapi seorang telah dibukakan rezekinya, dipanjangkan umurnya kerana menyambung silaturahim. Telah dituliskan baginya bahawa dia akan menyambung silaturahim dan dibukakan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Okey, akan tapi Nabi SAW sebut siapa yang ingin. Maknanya gini tuan-tuan. Allah Ta'ala dah tahu dah dalam Lauh Mahfuz telah ditentukan bahawa dia ni akan menyambung silaturahim, dia ni rajin sedekah. Maka disebabkan dia rajin sedekah, Allah Ta'ala panjangkan umur dia berdasarkan ketentuan Allah Ta'ala. Tak tahu umur dia apa, 100 tahun ke 90 tahun ke. Kalau mak kilau umur dia 104 tahun. Kita ni tak tahulah berapa. Kan? Tapi Nabi kata siapa yang ingin. Maknanya jika dia mengamalkan itu, insya-Allah itu adalah asbab untuk memanjangkan umurnya dalam ketaatan pada Allah. Ketahuilah bahawa ketetapan tulisan Lauh Mahfuz diikuti dengan ketetapan yang lain. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya pada malam ni, yang saya harap tuan-tuan dapat manfaat daripada kuliah kita ini, bahawa al-qada' al-qadar itu adalah nizamut tauhid, asas kepada tauhid. Dan Ahlussunnah wal Jamaah
memahami konsep Al-Qadar ini sehingga mereka boleh menggerakkan diri mereka bersungguh-sungguh untuk mengabdikan diri pada Allah, dan mereka tidak berputus asa. Mereka tidak menjadikan Al-Qadar sebagai alasan untuk melakukan maksiat. Mereka tidak menjadikan Al-Qadar sebagai alasan untuk tidak taat pada perintah Allah. Tapi mereka menjadikan Al-Qadar itu sebagai inspirasi untuk memajukan diri mereka, berusaha untuk menjadi hamba Allah Ta'ala sehingga ke titisan darah yang tak akhir. Itu di antara faedah-faedah beriman dengan Al-Qadar dan Al-Qadar. Dan kita mesti mengetahui bahawa ilmu Allah Ta'ala itu sangat luas. Kita mengetahui dan beriman bahawa kehendak Allah Ta'ala itu tidak sesiapa yang dapat menghalangnya. Kudrat Allah Ta'ala itu sangat hebat. Kun fayakun. Dan kita ingat bahawa Allah Ta'ala itu adalah Khaliq, pencipta bagi setiap sesuatu. Ya? Janganlah kita jadi seperti, lupa nak sebut, Al-Qadariyah. Yang Nabi SAW sebut, Al-Qadariyatu majusu hazihil ummah. Qadariyah itu adalah golongan majusi umat Muhammad. Kalau kita kaji umat majusi, mereka ada dua Tuhan. Ilahun nur wa ilahul zulmah. Tuhan cahaya, Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya ni Tuhan kebaikan. Tuhan asyar ataupun kejahatan itu kegelapan. Qadariyah, dia beriman bahawa Ta'ala itu Khaliq. Allah Ta'ala yang menciptakan dia. Tapi dia pula jadi Khaliq. Ada dua Khaliq, Allah dengan dia. Di mana dia mencipta perbuatannya sendiri. Manusia yang mencipta perbuatannya sendiri. Kalau dia semayang ke apa ke, bukan disebabkan takdir Allah Ta'ala. Tak ada takdir-takdir. Semua manusia punya urusan belaka. Kekuatan diri dia semata-mata. Sebab tu golongan Qadariyah ni mereka sombong, tuan-tuan, mutakabbirun. Sebab dia tak ada isti'anah. Kalau jenis hak rajin beribadat tu, dia tak ingat langsung Allah Ta'ala. Dia boleh semayang, dia boleh buat haji, dia boleh sujud lama-lama, dia boleh beribadah sempurna sebab kekuatan dirinya sendiri. Bukan disebabkan takdir Allah. Bukan disebabkan hidayah pada Allah. Bukan disebabkan pertolongan pada Allah. Kalau dapat syurga sekalipun, syurga itu seolah-olah upah. Dia buat satu upah, Allah Ta'ala wajib bayar upah kat dia. Allah Ta'ala wajib bagi balasan kat dia. Macam orang kerja lah. Cukup bulan ambil gaji. Cukup bulan ambil gaji. Sekadar seolah-olah ambil gaji. Jadi mana kemanisan beribadah? Tak ada kemanisan beribadah. Sedangkan di sisi Ahlussunnah, al-mahabbatu asasul ibadah. Asas kepada ibadah. Kita ni beribadah pada Allah sebab kita cinta pada Allah. Tanda kita cinta pada Allah, kita ikut sunnah Nabi. Di situ ada halawatul iman. Kalau Qadariyah yang mendustakan Al-Qadar, tidak beriman dengan Al-Qadar, tidak ada Al-Qadar, sehingga mereka menyatakan la qadar wal amru unuf, tidak ada kemanisan iman, maka mereka tergelincir daripada as-siratal mustaqim. Akhirnya mereka sesat. Dan mereka ini diperangi oleh imam-imam ahli sunnah seperti Asy-Syafi'i, Ahmad, Malik dan sebagainya. Dan banyak berlaku debat di antara ahli sunnah dengan Al-Qadariyah, dan golongan-golongan yang lain. Maka pada hari ini kita bersyukur pada Allah, kita dapat faham tentang Al-Qadar. Dan saya harap setelah tuan-tuan mempelajari tentang ini, maka kita dapat merasa betapa pentingnya beriman pada Al-Qadar dan Qadar. Bukan menjadi orang yang berserah semata-mata, bukan menjadi orang yang menyerahkan segala-galanya pada Allah, bukan orang yang tidak beramal, orang yang malas dan berputus asa, tapi mereka sentiasa berusaha dan terus berusaha mencari asbab yang boleh membawa pada kejayaan di dunia dan di akhirat. Dan ini semua mustahil dapat diperolehi jika kita meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya dengan mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah sahajalah yang menyebabkan kita dapat memahami perkara ini, tuan-tuan. Dan saya berdoa pada Allah Ta'ala
sebagai apa ilmu yang kita pelajari pada malam ini diberkati oleh Allah, dan menjadi bekalan kepada kita di akhirat nanti, insya-Allah. Kalau ada soalan nak tanya satu dua tentang al-qadar, silakanlah. Dah pukul 10 dah ni. Satu dua boleh lah. Kalau tuan-tuan nak tanya, ada yang tak faham ataupun beberapa kekeliruan. Ya. Nah. Takdir qadar. Qada ni dah terjadi. Al-qada ni boleh sebut. Al-qada maksudnya al-khalq wal ijad. Suatu perkara ciptaan Allah dan apa yang telah diwujudkan oleh Allah. Dia bukan al-qada. Al-qadar ini hukum al-asbaq, hukum yang sebelum itu. Dalam ilmu Allah Ta'ala akan matikan fulan ini pada waktu sekian, hari sekian. Akhirnya dia mati, dia jadi qada. Sebelum itu dinamakan al-qadar. Itu kaitan di antara al-qadar dengan al-qada. Nah, itu sangat penting tuan-tuan. Yang saya sebut tadi agak tuan-tuan faham lah, tentang iradah kauniyah qadariyah, iradah diniyah syar'iyah. Tentang qada kauni qadari itu sangat penting, supaya kita dapat memahami tentang ni. Banyak orang bertanya, kan, kenapa Abu Lahab tak masuk Islam? Kalau kita kata takdir Allah Ta'ala Abu Lahab kafir, nak buat macam mana? Memanglah dia takdir, tapi adakah Allah Ta'ala redha dengan kekufuran itu? Tidak. Oleh itu dia akan masuk dalam neraka dan dikira musyrikin. Allah Ta'ala tidak menzalimi Abu Lahab dan Abu Jahal. Memang dia layak masuk neraka, sebab Allah Ta'ala dah hantar Rasul Nabi Muhammad mendakwah kat dia, dia tak nak ikut. Salah siapa? Salah diri sendiri. Kalau Jabriyah, nak macam mana? Kita ni telah diset. Allah Ta'ala set kita Islam lah. Allah Ta'ala dah set kita kafir. Allah Ta'ala dah takdir kita masuk syurga, kita masuk syurga. Allah Ta'ala takdir kita masuk neraka, kita masuk neraka. Kita ni hamba, ikut je. Seolah-olah kita ni kapas yang ditiup angin. Seolah-olah kita ini, apa dia tuan-tuan? Batu yang bergolek daripada bukit jatuh ke bawah. Begitulah gayanya. Ini alasan untuk buat maksiat. Jadi penting itu faham konsep al-qadar mengikut Ahlussunnah, supaya kita tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat ini, dan supaya kita dapat bergerak dengan cara yang betul seiring dengan qadarullah, seiring dengan qada Allah Ta'ala yang akan menggerakkan kita untuk merealisasikan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi al-qadar, kadar ketentuan. Al-qada, apa yang telah ditentukan, yang telah berlaku setelah disebut dalam Lauh Mahfuz. Allahu a'lam. Ya. Boleh tuan-tuan ya? Jadi saya rasa setakat itu sahaja. InsyaAllah kita sambung lagi, dan saya akan selitkan lagi pada kuliah akan datang maklumat-maklumat yang penting tentang ini. Semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis dengan surah Al-Asr dan kafaratul majlis.